Tuan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kerana dengan limpah rahmatnya Allah panjangkan usia kita dan bagi kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan ini. Moga-moga keadaan kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan muslimin rahmati oleh Allah, untuk tazkirah kita pada malam ini, saya nak petik satu ayat Al-Quran yang telah dibacakan oleh imam kita tadi. Imam kita yang penuh, kita duduk belakang ketua tuan yang duduk di kampung Binjai ini, berimamkan Al-Fadhil Ustaz Zul. Asal nak panjang lagi tak ada tazkirah pun tak apa, ni nak baca. Antara ayat yang dibacakan oleh imam sebagai renungan pada kita pada malam ini adalah berkaitan dengan satu peristiwa di dalam sejarah Islam dalam 17 ke 20 minit pada nama insyaAllah. Dalam sejarah Islam adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang dinamakan dia sebagai peristiwa tahwilul qiblah, peristiwa perubahan arah kiblat. Masa awal-awal dulu tuan-tuan, kita menghadap kiblat kita ke arah Palestin, ke arah Masjidil Aqsa. Sebab apa Nabi arahkan kita menghadap ke arah Masjidil Aqsa? Kerana salah satu daripada strategi dakwah, nak dakwah orang-orang Yahudi. Kerana bila Nabi SAW main, mereka agak kecewa kerana Nabi bukan bangsa Bani Israel, Nabi bangsa Arab. Nabi bangsa Arab. Jadi mereka rasa keturunan Quraisy, mereka rasa ghalat sangat. Dan mereka start pada hari itu mula membenci Islam. Walaupun agama yang dibawa tu agama betul, tapi disebabkan faktor-faktor yang picisan yang kecil-kecil ni, akhirnya menyebabkan mereka benci dengan Islam dan benci dengan kebenaran. Sebagai salah satu daripada cara nak pujuk Yahudi ini, maka Islam pada awal-awalnya mengarahkan kita semayang ke arah Masjidil Aqsa. Bila menghadap ke arah Masjidil Aqsa, apa yang dirancang adalah supaya orang kafir, orang Yahudi ni dia akan kata Muhammad ni bawa agama baru, Muhammad ni kata dia Tuhan baru, ajaran baru dan sebagainya. Tapi aku tengok dia ni tak jauh dah dengan kita. Dia dah macam persamaan antara kita dengan dia. Apa dia? Kita talah ke Masjidil Aqsa, mereka pun ke arah Masjidil Aqsa. Maksudnya macam ada kesamaan di antara kita kedua. Bolehlah kami dekat dengan Islam, nak tanya apa? Itu expectation lah, pengharapan. Itu jangkaan apa yang Islam rancang. Tetapi yang nama kata Yahudi ni, perangai dia sangat bodoh dan sangat tak baik. Mereka punya hobi, tuan-tuan tahu apa? Hobi mereka yuqatiluna anbiya'ahum, mereka membunuh nabi-nabi. Kata nabi tu main cakap satu benda yang mereka rasa macam apa dia cakap Tuhan Allah lah apa, bunuh lah. Ribuan para nabi mereka bunuh. Dia hobi mereka bunuh nabi. Jadi bila nabi main kat mereka, habaq masa tu, mereka kata apa? Mereka punya sangkaan tu 180 terbalik gitu. Apa mereka kata? Kata agama baru, kata nabi baru, tapi tak tahu nak talau mana. Talau muka macam talau kat kita kok. Muka tak malu, macam cara kita juga. Bahasa tu, percakapan tu menyebabkan Nabi SAW rasa sedikit ghalat dan rasa tak syuk. Rasa Nabi macam rasa tak boleh semua.
Kalaulah kiblat boleh tukar daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kan best. Nabi harap macam tu. Sebab tu masa Nabi sembahyang berkala, bukan seminit 3 kali tengok, berkala 2-3 hari Nabi tengok. Nabi tengok mana? Tengok atas. Nabi masa sembahyang Nabi akan tengok. Bila sebelum tak turun ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah sambil berkunut. Maksud kunut tu berdiri tanpa bergerak-gerak. Ayat tu tak turun lagi, masa tu sembahyang boleh tengok atas kiri kanan, arahan belum datang. Ketika tu Nabi sembahyang, Nabi tengok atas. Tadi ayat imam baca apa dia? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami tahu wahai Muhammad, kamu ni masa kamu sembahyang, kamu suka tengok di atas. Suka tengok di atas. Kami tahu apa yang kamu nak tu, kami tahu. Maka kami beri apa yang kamu mahu wahai Muhammad. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami alihkan kiblat apa yang kamu suka. Kamu suka ke arah Masjidil Aqsa, kamu ubah ke Masjidil Haram, kami ubah ke Masjidil Haram. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi SAW sedang sembahyang 2 rakaat. Jibril AS maklum kata kiblat bertukar di waktu dan saat itu. Ketika Nabi SAW sedang sembahyang, maka Nabi ubah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Tuan-tuan pernah dengar tak masa pergi Mekah, mutawif akan bawa kita pergi ke Masjid Qiblatain, maknanya masjid 2 kiblat. Di situlah berlakunya perubahan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bila berlaku? Pada bulan Syaban. Setelah lama mana Nabi dongak, tunggu berapa bulan? Kata hadis riwayat Imam Tirmizi, selama 16 atau 17 bulan Nabi SAW terpaksa berhadapan dengan rumutan dan terpaksa berhadapan dengan, kalau bahasa kasarnya, cacian daripada orang Yahudi ke atas kiblat yang bertindih antara kita dengan Yahudi. Kononnya kita ni mencari ihsan mereka ke arah kiblat yang sama. Tuan-tuan, saya nak bahas 3 benda penting daripada peristiwa ini. Yang pertama, boleh kita tanya, Ustaz, sebab apa lah Islam ni telah kabur sangat? Kan Nabi tengah sembahyang, baru rakaat kedua, sagilah habis sembahyang, habaklah. Sagi apa sembahyang asar, habis sembahyang perubahan tu berlaku melok. Nanti apa sembahyang asar, apa ubah balik nak, dah ada arahan baru. Tahu arahan datang ketika Nabi sedang sembahyang 2 rakaat yang pertama datang sembahyang. Apa kita nak ambil intipati sebagai inspirasi untuk mukadimah Ramadan kita yang pertama ni? Yang pertama, apa sahaja perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka perintah itu tidak ada bertanggung untuk kita melakukannya. Dalam kehidupan kita banyak benda yang Allah suruh dalam hidup kita, tapi kadang-kadang kita rasa bertanggung. Contoh, ada di kalangan kita apabila orang-orang luar ni, mungkin kadang-kadang dia tak cukup sembahyang 5 waktu, dia tak cukup. Dia nak mula sembahyang, dia tengok kawan-kawan dia tak support dia, dia tengok sini tak membantu dia, dia cuba nak cari, dia kata esoklah. Tuan-tuan, saya nak abang, dia esok ni dia akan jadi macam diet. Esoklah aku diet, esoklah aku tak tengok yang mana. Esok tu 13 tahun dah duduk diet, tak jadi orang. Cheat day, hari-hari duduk cheat apa tak tahu. Islam ni tuan-tuan, bila kita nak buat satu benda, kita tak boleh bertanggung. Kereta kita tak sembahyang 5 waktu, nantilah aku umur 45 nanti aku sembahyang lah. Tak boleh. Perintah Allah tak boleh bertanggung. Walaupun benda tu melibatkan Islam, melibatkan kiblat, melibatkan Jibril, melibatkan Nabi SAW, tak ada sebarang penangguhan. On the spot, di mana berlaku, di situ buat. Apa saja Allah suruh kita, maka kita jangan ada satu perkataan yang kita kata, sebab apa nak kena puasa? Aku okey je ada duit, aku boleh je makan, beli makan. Memang sebab apa aku nak puasa? Sebab apa Tuhan suka tengok aku lembek, tak larat, petang, letih? Apa yang Tuhan dapat bila aku jadi lembek? Perkataan itu tak payah tanya, kerana perintah itu datang daripada Allah.
Tak ada satu benda yang Allah suruh benda tu menyusahkan kita, tak ada. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tak pernah turun Quran perintah apa-apa untuk menyusahkan apa. Semayang, puasa, zikrullah, qiyamul lail, nama kata benda yang Allah suruh untuk kita, terutama yang fardu dan wajib, benda tu kita boleh buat. Sebab tu Allah lahirkan kita umat Nabi SAW. Allah tak lahirkan kita umat-umat dahulu yang lebih berat lagi. Macam mana umat Nabi Musa nak taubat, macam mana? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Umat Nabi Musa, mereka nak taubat dengan Allah, mereka kena bunuh diri mereka sendiri, baru Allah terima taubat mereka. Kita tak mampu. Sebab Allah tahu kita hirai bawah pun 3 hari tu sakit kita ni. Kita tahu kita ni lemah, Allah tahu. Allah bagi kat kita sesuai. Allah tak bagi 50 semayang, Allah bagi 5 je semayang. Allah tak suruh kita puasa 11 bulan, tak. 11 bulan nak makan apa? 1 bulan yang semayang kat aku. 1 hari 24 jam, 3, 4, 5 minit semayang untuk aku. Kecil-kecil, mudah-mudah je Allah ni. Sebab Allah tahu kita ni lemah. Kadang-kadang urusan dunia, yalah kita doa kat Allah macam-macam. Kadang-kadang kita 12 jam kita bagi kat dunia. Malam sikit lah, kuliah maghrib, isyak, ada sikit-sikit kita bagi untuk Allah. Tak apa, Allah terima. Allah tahu kita ni banyak lemahnya. Tapi dalam banyak Allah, bahasa kita, bahasa mudah kita faham, bila banyak Allah bagi muka atau syarat ni bagi muka kita, kita jadi tak semayang pula. Ya Allah, kita berebut main semayang tarawih, semayang isyak. Ramai saya tengok duduk di kedai makan, buat tak tahu, tak masuk pada satu benda penting, nak main, nak ambil ibadat Allah tu lah. Itu sebagai pengajaran pertama boleh ambil. Apa saja Allah suruh untuk kita, kita jangan bertanggung dengan apa yang Allah suruh untuk kita. Dan yang kedua, apa yang saya nak beritahu adalah berkaitan Yahudi dan musuh Allah SWT. Mereka ni sampai bila pun takkan senang dengan Islam, dengan agama yang kita ada sekarang. Maka kita ada agama, kita ada ajaran kita, tak perlu ikut apa yang mereka suruh untuk kita. Ajaran mereka, arahan mereka apa? Kalau boleh Nabi-nya kita khaliful Yahudi, hampa belailah kalau boleh dengan Yahudi ni, hampa belai. Sehingga puasa pun Nabi hantar kita, jangan puasa Sabtu saja, jangan puasa menunggal Jumaat saja, jangan puasa Ahad saja, jangan puasa Sabtu saja. Sebab Nabi tak mau siapa pun dia sama dengan Yahudi. Nabi tak mau. Nabi SAW sampai masa orang puasa Muharram, puasa 10 Muharram, puasa hari Ashura, Nabi tanya sebab apa puasa? Kami puasa sebab Allah selamatkan Nabi Musa. Maka Nabi kata apa? Kalau aku hidup tahun depan, aku nak puasa 9 dengan 10. Sebab aku tak mau sama dengan Yahudi. Semua benda nak belai. Sebab dah ada lah pengalaman daripada dengan mereka. Itu yang kedua daripada peristiwa tahwilul qiblah. Yang ketiga, apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa tahwilul qiblah sebagai intisari daripada bacaan awal yang imam kita baca hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bila pun dia nak kebaikan untuk kita. Tuan Nabi doa di level Nabi, dia doa ke Allah supaya ubah arah kiblat daripada Masjidil Haram ke daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berapa lama Allah makbulkan doa Nabi? 16 atau 17 bulan. Bermakna lebih pada setahun Nabi duduk doa kepala, kemudian baru Jibril turun. Maka hari ini bila kita tahu bulan Ramadan, bulan mustajab doa, kita teruskan doa. Jangan paksa Allah kabulkan doa aku segera. Kita doa, Allah bagilah cepat, bagilah cepat. Jangan. Allah ni, tuan-tuan, saya nak bang, semua doa kita tu diletakkan bahasa kita. Semua doa tu digenggam. Bila penting Allah bagi kita. Bila penting Allah bagi kita. Allah tahu timing mana yang tepat untuk kita. Maka kita jangan berhenti berdoa. Kita tahu sebelum buka puasa mustajab, bacalah tazkirah. Ustaz Dok Mai habaq cakap buat puasa. Saya tak mau sangat fokus puasa sekali. Hari-hari cakap puasa tentu tak dengan puasa. Jadi banyak ruang untuk kita berdoa. Kita teruskan doa, kerana makbul bukan kerja kita. Kerja kita doa. Jangan ambil tahu kerja Allah. Bila Allah nak bagi, Allah akan bagi untuk kita.
Sebab dia tahu benda yang terbaik untuk hamba. Jadi tiga kesimpulan daripada tazkirah malam ni. Yang pertama, apa sahaja yang Allah suruh kita buat, jangan kita bertangguh, segera kita buat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera cari tu keampunan Tuhan kamu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlumba-lumba untuk dapat keampunan Tuhan kamu. Fafirru ila Allah, berlarilah kamu untuk dapat rahmat Allah. Apapun benda Allah suruh kita kena cepat segera respon. Yang kedua, ingat Yahudi dan musuh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menunggu peluang untuk merosakkan iman dan akidah dan akhlak kita, maka berhati-hati. Dan yang ketiga, apa sahaja kita doa pada Allah, insya-Allah Allah kabulkan doa kita. Tak di dunia, di akhirat. Syarat dia kita mesti doa. Jangan ada penyesalan atau beban. Aku dah doa ke Allah, Allah tak kabul pun doa aku. Aku dah doa ke Allah, Allah tak mustajab pun doa aku. Jangan. Doa seseorang akan dikabulkan malam yustajal, selagi mana dia tak buat kalut suruh Allah kabulkan doa dia. Allah tahu bila waktu sesuai. Anak-anak kecil tak sesuai beli motor kat dia, walaupun dia nak motor dia ni, tapi tak sesuai beli motor LC kat dia, tak sesuai beli Y suku. Dia baru umur 4 tahun. Kita akan bagi tak? Bagi. Nanti tunggu dia 18, oh kita bagi. Kerana timing tu, kita dengan anak kita pun kita tahu nak bagi benda apa. Takkan Allah pemilik Tuhan sekalian alam, dia tahu, lebih tahu apa benda yang sesuai, waktu mana yang tepat nak bagi pada kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ni dan menjadikan kita insan bertakwa nanti di hujung Ramadan nanti. Itulah sebagai tazkirah ringkas untuk Ramadan kita. Dan terakhir saya nak pesan juga pada tuan-tuan yang ada semua ni, mari sama-sama kita dimarahkan rumah Allah. Pertama semua yang isyak hari ni seronok dengan ramai duduk di sini. Alangkah baiknya seramai ni masa saya naik kuliah. Tuan-tuan tahu ada kuliah bulanan di sini. Cikgu, saya tak tahu pun anak bang saya ni malam ni setiap hari kami keempat. Tak pernah sampai raya nanti kita bakal-bakal main. Tengok jalan kuliah kita pun macam-macam, seronok-seronok dah. Mainlah maghrib isyak, kita jadikan tahun ini sebagai perubahan dekat diri dengan Allah. Sudahlah kawan-kawan merepek kita duduk 24 jam untuk merepek ini baru masing-masing nak main menuju ke arah akhirat dah. Ubah sikit-sikit pelan-pelan hidup kita. Apa pun masjid lah tempat kita. Baik buruk kita pun setelah kita akan kembali kepada Allah. Jadikan Ramadan ini sebagai titik perubahan dalam kehidupan kita. Kita lebih dekat dengan Allah, kuliah, masjid dan para alim ulama. Itu saja boleh kita kongsi pada malam ini. Terima kasih kepada semua tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.